Muliakan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi wanita hari ini. Selamat tengah hari 25 November 2022. Anda bertemankan saya Sugita dan juga Fatin Hamimah Yusof. Dan yang pasti kami nak memulakan siaran hari ini, Fatin, dengan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri yang ke-10 negara kita, Malaysia. Ya, dan semalam telah pun berlangsung Majlis Angkat Sumpah di Istana Negara dan pastinya istiadat ini dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, Sugi. Dan juga kalau boleh kita kongsikan antara latar belakang terlebih dahulu berkenaan dengan Perdana Menteri kita yang ke-10 ini. Ya, kalau kita lihat kerjaya politik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bermula dengan pada tahun 1982 di mana beliau telah menjadi wakil rakyat ahli Parlimen Permatang Pahoh sehingga 1995, dan pada tahun yang sama pada April 1982 beliau telah diberikan jawatan sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dan pagi ini itu serba sedikitlah yang boleh kita kongsikan. Anda boleh saksikan yang tertera di kaca TV anda ni. Hari ini, pagi ini, permulaan hari Jumaat ini, yang mana Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun memulakan tugas rasminya sebagai Perdana Menteri di Perdana Putra di Putrajaya. Clock in lah hari ini. Betul. Dan antara intipati ucapan pertama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Fatin, adalah komitmen pertahankan perlembagaan bangsa Melayu, agama Islam sebagai agama rasmi negara dan kedudukan Raja-Raja Melayu tanpa meminggirkan bangsa lain, dan juga jaminan menjaga hak semua rakyat Malaysia khususnya golongan terpinggir tidak kira bangsa dan agama. Termasuklah fokus utama terhadap agenda ekonomi negara dan juga komitmen melawan rasuah dan penyelewengan secara serius dan habis-habisan dengan mereformasi tata kelola kerajaan, juga usul undi percaya sewaktu persidangan Parlimen pada 19 Disember 2022. Ya, dan tetap menolak menerima gaji sebagai Perdana Menteri. Dan ini saya kira cukup berita menarik untuk seluruh rakyat Malaysia. Pastinya ramai yang ternanti-nanti yang mana cuti peristiwa pada 28 November ini, hari Isnin ini, Sugi. Jadi cuti panjang raya Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin cuti. Tapi kan Fatin, pagi ni sewaktu saya memandu kereta ke kerja, saya rasa macam orang kata I'm feeling very nostalgic. Sebab dulu kalau kita lihat buku pendidikan moral, buku sejarah, ada kan terletak saja gambar-gambar Perdana Menteri kita yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan kini kalau kita lihat dalam sejarah negara kita dah ada pun Perdana Menteri yang ke-10. Dan apa pun kita harapkan yang terbaiklah untuk negara tercinta, sama-sama mainkan peranan masing-masing. Tanya sekali lagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, itu antara berita yang kita tak sabar nak kongsikan. Dan ini juga sesuatu yang mungkin kita perlu kongsikan berkenaan dengan tragedi di Jeddah, Sudi. Betul. Kalau kita lihat di Jeddah, apa yang berlaku adalah hujan lebat dan ini telah menyebabkan 2 kematian. Jadi mungkin kita di negara Malaysia pun ada keadaan yang tidak begitu menyenangkan, banjir dan sebagainya. Dan di luar negara, di Jeddah pun ini telah berlaku. Jadi kami berharap semoganya semuanya akan surut dan semua orang akan berada dalam keadaan yang selamat. Ya, dan boleh kalau kita kongsikan sedikit, menurut Meteorologi Kebangsaan sehingga 179 mm taburan hujan direkodkan di Jeddah dalam tempoh 6 jam dari jam 9 pagi tadi hinggalah 2 petang waktu tempatan semalam. Maafkan saya, semalam ya. Ia melebihi jumlah hujan semasa banjir besar pada November 2009. Ini berlaku semula lah antara tragedinya. Okey. Betul. Baik, jadi ini peringatan buat kita semua juga. Maklumlah cuti yang panjang kan, Sabtu, Ahad, Isnin. Jadi kalau anda sendiri ingin membuat apa-apa perancangan, pastikan anda utamakan keadaan cuaca dan juga keselamatan anda dan juga orang di sekeliling. Ya, insya-Allah. Baik, kita nak teruskan siaran kita hari ini dengan perkongsian TikTok. Apa kata kita saksikan? Silakan. Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
Kalau pada abang, hai gembira rasanya. Adik senang. Kenapa awak tak cakap dari mula? Termarah emosiku tak sengaja syari-syari buah hati dinda, cemburu tandanya kasih dan sayangku masih setia. Buah hati dinda yang paling ku dambang hilangkanlah duka. Marilah sayang kita berdansa. Itu dia perkongsian berkenaan dengan warna-warni apa yang nak kita kongsikan. Saya risau sebenarnya situasi itu mungkin juga berlaku pada awak. Alamak, saya. Dalam perkahwinan awak, insya-Allah bila-bila nanti put-put dia tak restu kan? Saya harap dia restukan lah. Kalau tak jadi macam situasi yang kita baru saja tonton, dan nasib baiklah saya 2 je anak buah. Kalau ramai sangat susah. Masalah juga kan? Masalah. Itu sebenarnya kita nak kongsikan berkenaan dengan topik kita hari ini. Pentingnya restu keluarga. Bukan sahaja keluarga, ibu bapa, tetapi adik-beradik, seluruh seisi keluarga. Ya. Sebab apa, Sugi? Kita bukan hanya berkahwin, lelaki dan perempuan. Betul. Anda sayang saya sayang anda. Tetapi seisi keluarga tu sebenarnya kan, ibu bapa, adik-beradik khususnya. Betul-betul. Dan semalam mungkin saya dan Yana pun telah berkongsilah sedikit dengan penonton kan, yang kalau kadang-kadang ni, kalau kita dah rasa dah calon tu memang sesuai dengan kita, tapi family rasa macam tak sesuai lah dan tidak merestuinya. Betul. Tetapi setelah beberapa tahun mereka rasa anak saya bahagialah dengan calon pilihan hatinya dan mereka berubah. Ya, jadi macam mana sebenarnya kita perlu mengikut restu ataupun jangan ingkarlah atas keputusan ibu bapa, ataupun kita boleh memilih pasangan sesiapa sahaja. Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan tetamu kita. Kita ada 2 tetamu di studio dan juga di dalam talian. Tapi kalau anda ada okey, tapi sebelum tu kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Macam inilah Datuk, Datin. Saya terus terang je. Sebenarnya saya datang ni, saya nak minta kebenaran Datuk dengan Datin yang saya nak jadikan Bunga sebagai isteri saya yang sah. Saya minta maaf Datuk, Datin, kalau cara saya ni mungkin kurang sesuai nak masuk minang anak dara orang. Jadi kalau Datuk dengan Datin rasa perlu untuk ikut adat, saya boleh hantar wakil untuk masuk minang. Sebenarnya memang agak mengejut jugalah. Tapi kalau Bunga dah setuju, memang saya tak ada apa-apa sangat. Terima kasih, Datuk. Saya rasa lebih baik kita berkenalan dulu. Maksud saya dengan lebih dekat. Supaya tak ada masalah di kemudian hari. Ingatkan selama ni awak dah jatuh cinta dengan saya. Saya terima. Tapi patutnya Tuan kena bincang dulu dengan saya pasal ni tau. Masihlah nak panggil Tuan. Papa awak baru je bagi kebenaran untuk kita jadi suami isteri tau. Saya tak setuju. Awak tak setuju? Saya tak nampak ada apa-apa alasan yang kita boleh tolak punangan Putra tu. Tapi kalau ada benda yang tak kena, awak kena beritahu dengan saya juga. Umur. Bagi saya, Putra tu terlalu tua buat Bunga. Jaga umurnya 10 tahun je kot. Orang perempuan ni lebih cepat matang. Saya yakin tau, lama-kelamaan nanti umur Bunga dengan Putra tu tak dapat nak dibezakan. Putra memang terbaik untuk Bunga. Okey, itu antara sedutan drama daripada Wanita Milik Tuan Putera. Saya kira ini ada ini sedikit sebanyak berlaku juga dalam masyarakat kita kan. Jangan kata tidak, sebab drama-drama ni sebenarnya boleh orang kata terpalit pada diri sendiri. Kalau kita tengok tu macam ni samalah macam ada circle kita kan. Ini sebenarnya yang kita nak kongsikan untuk hari ini, yang mana pentingnya restu keluarga. Kita ada 2 orang tetamu kita di studio, seorang, dan juga kita ada juga tetamu di dalam talian. Betul, yang di studio kita bersama dengan Dr. Tengku
Tengku Azmadi Tengku Muhammad selaku perunding motivasi kita. Terima kasih doktor bersama dengan kita. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, topik yang menarik betul hari ini. Alhamdulillah, nampak sinar baru. Alhamdulillah. Okey, dan juga kita bersama dengan Sharifah Syahora. Hari ini dia di dalam talian je. Betul. Kalau dah bersedia, Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari. Assalamualaikum Kak Sharifah. Tengah buat apa tu? Macam berenung jauh saja. Okey. Sebenarnya standby nak syuting. Saya tengah produce drama untuk TV 9 sekarang ni. Kejap lagi nak pergi set. Okey. Baik. Busy dia. Kita terus mulakan perbincangan ni. Mungkin kita tanya doktor dahululah. Doktor, Baik. bila bercakap mengenai restu daripada keluarga ni, amatlah penting. Betul? Kita semua Setuju. tahu betapa pentingnya restu keluarga. Tetapi dalam situasi yang seseorang itu tidak mendapat restu keluarga, apa yang mungkin boleh kita katakan kesannya lah? Okey, bila kita bercakap tentang suasana di Malaysia, bila kita berkahwin, dia bukan melibatkan hanya sepasang suami dan isteri, lelaki dan wanita. Tetapi dia melibatkan keluarga. Sebab apa, kita kena faham kalau berlaku sesuatu, memang dalam perkahwinan akan berlaku sesuatu. Sama ada pertelingkahan, pergaduhan, tak puas hati, kecil hati. Jadi kepada siapa pasangan ni nak rujuk? Biasanya dia akan balik kepada keluarga. Jadi oleh sebab itulah restu keluarga ini perlu supaya perkahwinan itu mendapat sokongan sepenuhnya. Persetujuan sepenuh. Apa kata restu? Restu itu maknanya dia menerima. Bila dia mula menerima, maka dia akan menerima kehebatan, kekuatan pasangan tu dan juga kekurangan-kekurangan pun dia terima. Tetapi kalau dia tak ada restu, mulalah cari salah. Asyik cari salah saja. Benda yang boleh dimaafkan pun tak nak maafkan. Benda kecil pun dibesarkan. Jadi akhirnya kita boleh lihat penceraian boleh berlaku disebabkan campur tangan daripada keluarga. Bila keluarga ni bukan setakat mak, ayah, mertua, pak mertua, mak mertua, tetapi adik-beradik dan sebagainya. Tetapi tak mungkinlah semua orang nak kena restu baru kita boleh kahwin. Jadi kita pun ada hujah kita, kita ada pendirian kita. Jadi di situlah kita perlu memberikan keyakinan kepada keluarga kita bahawa pilihan kita ini yang terbaik untuk kita dan yang pilihan kita ini boleh masuk sekali dalam keluarga. Jadi kena ada perbincangan tu. Dan bila ada mereka tak bersetuju apa, kita tanya, kan kadang-kadang tak bersetuju hanya perasaan saja, kan hanya kerana tak berkenan rupa paras saja. Tetapi kita kena tanya apa hujahnya. Kan jadi kita pula ada hujah kita. Jadi kita jangan bergaduh, berbincang. Doktor, satu soalan. Kalau dalam situasi ini pasangan pengantin lelaki dan pengantin perempuan, keluarga dan sebagainya, siapa yang kena kuat memainkan peranan? Baik, anak kepada keluarga tu kena kuat. Contoh kalau dia anak perempuan, dia kena main peranan untuk keluarganya. Yang lelaki, yang lelaki kena main peranan untuk keluarga lelaki. Okey, baik. Kita nak tanya sekejap soalan. Kalau bercakap mengenai anak perempuan, kadang-kadang kita tahulah doktor, bukan kuatlah dia nak fikir kahwin lagi, fikir perasaan lagi, kan hati dipengaruhi dan sebagainya. Sebenarnya penonton rakan saya ada kisah. Nanti dia kongsikan kisah. Okey, saya nak tanya kepada Kak Syahora terlebih dahulu. Pandangan Kak Syahora sendiri berkenaan dengan restu keluarga ni, ya kita faham memang sangat-sangat perlu, tetapi kadang-kadang ada juga dalam kalangan kita yang mana bukan sahaja restu, kadang-kadang dia melihat kepada materialistik dan sebagainya yang kita sendiri tak mampu nak adakan. Bagaimana? Materialistik kat mana tu? Mungkin ada spesifik dia nakkan calon menantu dia begini, kerja begini, handsome. Tak ada. Tak ada terus yang handsome. Ada macam tu, memang ada, termasuklah keluarga saya pada mulanya. Saya tak pernah orang tahu yang sebenarnya saya adalah salah seorang yang tidak mendapat restu pada awalnya dalam perkahwinan. Nak ceritakan sedih, tapi alhamdulillah kan okeylah. Memang ibu bapa memang dia akan melihat seseorang itu untuk masa depan anak dia. Mestilah dia nak jodoh anak dia adalah terbaik, betul tak? Kalau dia melihat pada awal dia macam tak confident je, mestilah dia akan rasa macam this is not right for you, betul tak? Contohnya macam suami saya dulu pun, kita kerja freelance, itu kerja secara bebas, dan mungkin pada awalnya family saya tak confident adakah dia boleh jaga anak perempuan dia dengan anak perempuan dia yang bagai-bagai, macam-macam nak, betul tak? Jadi saya rasa keluarga saya tak melihat tak melihat, keluarga saya pun bukannya yang jenis pemandang itu, tapi dia nak melihat
adakah orang ini sesuai untuk masuk dalam keluarga kami. Ya. Okey. Dan saya berkahwin sehingga mendapat restu. Saya bercinta 7 tahun. Saya memang nekat, selagi saya tak dapat restu, saya tak akan kahwin dengan suami saya. Tapi apa yang Kak Syahora lakukan sebenarnya nak meyakinkan keluarga tu? Okey, mungkin doa kawan-kawan atau doa mak saya ke apa yang dapat jodoh yang dapatkan saya jodoh yang baik, dan saya tetap dengan orang yang sama. Dan kami cuba juga, walaupun dulu abang nak parking depan rumah hantar saya balik pada dating pun tak boleh tau. Mak saya pantang. Garang Garang. Tapi lama-lama dia nampak mungkin keikhlasan Mukris masa tu yang tak main-main dengan saya, yang memang walaupun dia tahu yang dia sebenarnya ditolak oleh keluarga saya, tapi dia tetap cuba sehingga jodoh kami sampai sekarang lah dah 15 tahun. InsyaAllah. Jodoh tak ke mana orang kata. Ya, betul. Tadi Fatin, awak pun ada di awal tadi awak kata ada kisah awak nak kongsikan. Mungkin ini peluang awak untuk kongsikan. Tak ada. Saya pun sebenarnya perkahwinan saya yang mana ibu saya sangat sangat macam dia ke arah itulah. Jadi saya ada pilihan sebenarnya. Tetapi saya selalu fikir yang maksudnya berkat daripada ibu dan segala-galanya itu penting. Jadinya saya mengikutlah apa kemahuan ibu saya. Ini yang pastinya diinginkan oleh setiap ibu dan ayah. Berkat ingin memberikan restu dan anak itu inginkan restu daripada ibu dan ayah supaya kehidupan mereka itu terus bahagia. Betul, Doktor? Tapi Doktor, mungkin sebagai ibu dan ayah, apa antara aspek-aspek yang boleh mereka orang kata filter lah, sebab kadang-kadang tak realistik. Boleh bawa berbincang, Doktor. Tak realistik, tak cukup duit lah, tak handsome lah, tak tinggi lah, ni lah, banyak lah. fizikal. Fizikal dia banyak. Dia yang paling penting di mata ibu dan ayah, bahawa yang nak masuk dalam keluarga ni boleh bersama. Maknanya tadi ada chemistry dengan keluarga, bukan saja ada dengan pasangan. Pada dia tak harap duit ringgit. Asalkan kebanyakan ibu bapa, saya ada anak sendiri misalnya, kalau ada nak menantu apa semua, asalkan mereka boleh bahagia, boleh hidup sempurna, cukup makan minum, tempat tinggal, pada saya sudah memadai, tak perlu kaya raya. Sebab bila dia nak berduit, benda tu boleh datang kemudian. Kalau dia adalah orang yang rajin bekerja, bersungguh-sungguh kan, buat bisnes, buat kerja itu ini, maka kita dapat lihat kesungguhan itu yang kita nak lihat. Maknanya anak cucu kita tidak terabai nanti di masa akan datang. Sebab ibu bapa ni bila sebut perkahwinan, dia tak nak anak hari ni, lepas tu cerai, kahwin esok cerai lagi, lepas tu anak-anak cucu-cucu dia terabai. Jadi mereka nak yang terbaik untuk anak dia. Jadi oleh sebab itulah kahwin ni kalau boleh biar sekali, jangan kahwin banyak kali. Kan sekali je dia kahwin sampailah ke jannah kan. Jadi oleh sebab itulah ibu bapa ni sangat ambil berat tentang perkahwinan anak ni supaya anak ni selamat. Sebab dia tahu mereka pun tak hidup lama dah. Kan nanti bila mereka tak ada, siapa nak jaga? Pasangan yang akan jaga. Jadi oleh sebab itulah dia nak yang terbaik untuk anak. Sebab tu kadang-kadang dia mungkin dapat rasakan sesuatu yang tak kena, sebab anak ni dah mabuk cinta dah. Dia dah cinta tu buta, boleh cinta tu buta, dia dah mabuk dah. Dia sayang, dia dah kena dengan ayat-ayat power dah. Jadi dia dah suka sangat. Jadi mungkin filter daripada ibu bapa tu kita kena ambil kira. Kita kena ambil dengar apa pandangan dia. Mungkin dia nampak sesuatu yang anak tak nampak. Mungkin dia dapat rasakan sesuatu yang anak tak rasa. Jadi bila tak dapat restu, kita kena tanya apa sebabnya, apa dia. Dan bila kita rasa ada kebenaran, macam mana kita nak buat? Kita kena semak dengan kawan-kawan dia yang ramai. Kan kita kena tengok orang keliling. Kita mungkin baru kenal dia 2-3 bulan. Kawan dia dah kenal dia 10 tahun. Cuba tanya dengan ikhlas. Kan? Jadi di situ akhirnya barulah kita dapat pasangan yang baik. Insting mak dan ayah ni kadang-kadang kuat sangat. Ini yang cakap mak makan garam dulu dari kau. Betul. Kan? Okey, Kak Syahora, nak juga kita tanyakan yang mana kalau kita melihat kepada ciri-ciri mungkin orang-orang yang baru nak datang masuk dalam keluarga kita dan sebagainya, adakah pembawakan diri itu penting untuk kita orang kata mencuri ataupun mendapatkan hati ibu mertua, bakal ibu mertua dan juga bapa mertua kita tu? Betul. Okey, kadang-kadang pertempuran kita dengan kawan-kawan lain, dengan family lain dan dengan family mertua pun lain. Jadi tugas kita, sebab kita tak membesar dalam keluarga mereka. Betul. Jadi kita kena melihat bagaimana keluarga mereka membesar. Daripada situ kita kena ikut, kita kena masuk
dalam keluarga dia bukan dia orang kena follow kita. Betul tak? Kita mungkin keluarga kita follow kita sebab kita dah membesar daripada kecil. Tapi kalau saya membawa diri dalam keluarga mereka dengan cara mereka lah. Jadi pada mula mungkin agak kekok, tapi lama-lama kita kena, pasal apa? Kesesuaian tu penting. Kalau tak sesuai, kita nak hidup lagi berapa tahun, kalau kita tak ngam dengan keluarga dia, sampai bila-bila kita tak akan ngam. Betul? Betul tak? Jadi kita kena bawa macam mana dia orang punya cara dalam keluarga, cara bercakap, cara apa, sebab keluarga mertua saya sangat sopan jadi saya pun sopan. Auto sopan. Pandai bawa diri. Itu yang doktor katakan chemistry itu penting lah bersama dengan keluarga. Alhamdulillah sampai sekarang saya dengan keluarga mertua saya sangat ngam. Alhamdulillah. Saudara mara dia, saya rasa diorang welcome saya. Walaupun saya mulut popet-popet. Menceriakan. Betul. Dan ini Fatin, komen daripada Baharudin Kasim. Katanya restu semua pihak memang wajib ada. Tapi pasangan kenalah buat homework dahulu sebelum setuju nak pilih calon-calon pasangan masing-masing sebelum dihalalkan. Sebab kebanyakannya sebelum kahwin semua okey, nampak okey, elok. Tapi dah kahwin baru terbongkar semuanya. Itu dia. Okey, sebelum kita nak panjangkan lagi perbincangan kita ni, kita dah dengar doktor punya perkongsian dan juga Kak Syahura. Apa kata kita nak dengar juga kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita dengarkan. Sangat pentinglah untuk mendapatkan restu ibu bapa ni sebab ialah hidup nak berkat kan. Jadi untuk cari rezeki pun bagi mudah. Nanti bila anak-anak pun dia pun akan maknanya ikutlah kepada apa yang selalunya kita buat kan. Sebab kita ni adalah contoh teladan pada mereka. Jadi bagi saya sangat pentinglah untuk ibu bapa restu satu perkahwinan. Restu in any way pentinglah because macam ibu diorang ada insting. Same goes with ayah juga. Tapi on certain case tak semua dapat dengan parents diorang. Tak semua diorang ada hubungan macam tu dengan parents. On certain situation they get to choose who they want to. Macam diorang percaya dengan guts diorang lah. Patut sebab nak dapat keberkatan dalam perkahwinan tu. Kalau tak, ibu bapa tak restu, nanti kucak-kacir pernikahan tu problem kan. But sometimes pun walaupun ibu bapa restu tak last for marriage tu. Sebab perkahwinan tu mungkin akan kekal lama lah kalau ada restu ibu bapa. Kalau tak, dia banyak masalah yang akan timbul lah. Macam rezeki kurang ke, and then dia macam-macam lah masalah bala ke, macam tu. Bala doktor sampai bala kata ada permasalahan dan sebagainya. Okey, itu pendapat mereka doktor. Saya suka nak tanya juga ada halang-halang bercakap mengenai masalah dan kata kesan kalau kita tak mendapat restu keluarga ini. Kadang-kadang dalam pasangan suami isteri ini ada juga okey kita kahwin, katanya perkahwinannya satu perjudian. Okey kita kahwin, mak dia pun kata nak kahwin-kahwinlah. Okey, lepas tu bila dah kahwin ada masalah, itulah awak, mak saya dah cakap dah jangan kahwin, dah salah menyalah. Adakah perkahwinan itu memang betul satu perjudian atau bagaimana? Okey, hati-hati dengan skrip yang kita tanam dalam pemikiran kita. Sebab skrip yang kita tanam dalam pemikiran kita akan menentukan tingkah laku kita, keputusan kita dan juga tindakan-tindakan kita. Contoh misalnya, kata tadi, okey, perkahwinan ini adalah satu perjudian. Kan? Jadi apabila kita kata perjudian, ada untung rugi pula. Kan? Kita ubah kepada skrip baru bahawa perkahwinan itu adalah satu proses. Pengenalan, adalah satu proses pembelajaran, satu proses menuju kebahagiaan. Jadi bila kita kata satu proses, maka dia bukan perjudian. Contoh misalnya, apabila orang tanam dalam kepala skrip kita, kan, orang lelaki ni tak boleh percaya, apa jadi? Dia susah nak pilih pasangan, dia selalu salahkan lelaki, walhal ayah dia lelaki, abang dia lelaki, adik-beradik dia. Jadi di situ kita kena ubah, kan? Biasanya kita akan, kalau tanya saya akan jawab balik, semua lelaki. Jadi dia akan tone down sikit. Oh taklah semua. Jadi di situlah. Jadi bila
kita tengok apa dalam skrip minda kita kalau skrip itu tidak memperkasa kita, maka kita kena ganti dengan skrip-skrip baru. Semua orang ada skrip. Ni ada skrip belaka ni. Jadi kita kena tengok apa skrip kita. Sebab skrip ini dia datang berulang-ulang. Bila kita berdepan dengan situasi, itulah skrip yang akan keluar. Dan skrip itu adakah dia memperkasa kita ataupun akhirnya menyebabkan kita ni lemah. Jadi kalau dia memperkasa kita, tak apa, kekal. Tapi kalau dia melemahkan kita, ganti dengan skrip yang baru. Maksudnya mindset ke, doktor? Cara fikir. Cara fikir. Tapi saya suka analogi ni menggunakan skrip ya, dan maklumlah Syaura pun tengah tulis skrip tu. Okey. Mungkin Syaura boleh kongsikan. Tadi apa yang Syaura kongsikan adalah tunggu sehingga mendapat restu keluarga. Tetapi mungkin ada dalam kalangan mereka ada yang sanggup tunggu. Ada yang saya suka tu. Tengok dia punya skrip. Tunggu sampai dapat restu keluarga. 7 tahun dia tunggu kan. Sebab itu skrip yang dia tanam. Tapi bukan tunggu saja, tunggu dengan usaha. Tapi dengan usaha lah. Betul. Kan? Jadi ada orang mungkin berpendapat yang mungkin aku kahwin dahulu, lepas tu bila family aku tengok aku ni bahagia, mereka akan tukar fikiran mereka dan merestui perkahwinan. Jadi daripada pengalaman Syaura sendiri, apa yang Syaura boleh kongsikanlah bagi mereka yang sekarang ni dah dilema, nak tunggu ke terus je kahwin? Cari orang lain je lah. Terus cari orang lain. Wow. Betul lah macam cakap doktor, jangan perjudikan perkahwinan tu. Maknanya kalau tak dapat restu, makna adalah yang lebih baik untuk kita. Sebab apa? Macam mana kita ni, kita tak boleh hidup dengan dengan 2 orang saja dalam perkahwinan. Kita kena hidup dengan keluarga. Maknanya hari raya, hari keluarga, apa-apa saja kita perlukan keluarga. Jadi macam mana kalau tak ada restu? Maknanya kalau tak ada restu, banyak lagi pilihan lah. Maknanya kita cuba memenuhi kriteria yang mak kita nak. Jadi pada saya sekarang ni, walaupun kadang-kadang ada masalah rumah tangga, saya cakap dengan, kalau saya cakap dengan mak saya kan, saya tak boleh cakap sebenarnya dengan mak saya. Kalau dia cakap apa tak jawapan dia? Dulu nak sangat. Kau nak sangat kan? Pulang paku buah keras. Jadi ayat-ayat tu saya akan gunakan untuk mempertahankan rumah tangga walau macam mana pun apa yang datanglah, masalah yang datang. Betul. Kita 7 tahun dah susah nak dapat restu. Bila dah dapat, kau nak porak-poranda pula kan. Jadi kita cuma pegang ayat tu supaya dia dapat maintain lah sampai insyaAllah lah kalau ni cakap hari ni lah insyaAllah sampai ke akhirnya. Til jannah. Maksudnya dekat sini kata-kata tu sebenarnya memberi cabaran juga kepada Kak Syaura kan untuk aku akan buktikan yang mana di sebaliknya. Doktor, mungkin ada juga kesan-kesan kepada generasi kita, anak-anak kita sekiranya kita tidak mendapat restu daripada keluarga. Mungkin kita akan rasa sedikit janggal kan nak bawa balik kampung, tak nak tidur kat kampung. Sebab apa? Hubungan tu tak baik. Satu dari segi kesannya adalah kesan hubungan antara kita dengan mertua, dengan ahli keluarga. Anak-anak kita mungkin bila kita bawa balik, adik-beradik lain balik, mungkin anak kita nampak seolah tersisih sebab dia mak atuk opah dia tak suka kita. Jadi akan ada benda-benda macam tu, mungkin kesan tu akan berlaku, tak dinafikan. Yang kedua pula, bila tak dapat restu, maka bagaimana pula dengan doa? Takut nanti mak ayah tak mendoakan kita sebab dia tak suka kita. Tetapi kadang-kadang ada juga ibu bapa ni, dia dekat mulut je, aku tak suka, aku tak restu, tapi dalam diam-diam dia doakan kita tau. Kan? Sebab dia ibu bapa ni jauh di sudut hati, dia tetap sayang anak dia. Jahat-jahat ke suka apa sekalipun tetap anak dia. Akan tak dengar cakap dia pun tetap anak dia. Jadi diam-diam kebanyakan ibu bapa percayalah kita ni tetap dalam doa dia. Jadi oleh sebab itu kita walaupun kata jodoh kita kuat, ini jodoh kuat ni kan. Orang tak restu, orang tak suka, orang halang, bertemu juga. Sebab kenapa berlaku tak restu? Ada sebab. Contoh perbezaan kaum, perbezaan agama, perbezaan darjat, perbezaan pendidikan, perbezaan dari segi kebendaan. Kan? Jadi banyak benda yang menyebabkan keluarga tidak restu. Jadi oleh sebab itu kalau jodoh kuat berlaku juga, maka apa nak dilakukan? Maka adalah menjadi tanggungjawab kita membuktikan, kita tahu apa persepsi dia, membuktikan bahawa persepsi itu semua tak betul. Jadi akhirnya sebab ibu bapa bila dah berkahwin, dia tetap akan menilai, kita tengok macam mana. Jadi bila akhirnya kita berjaya buktikan, perlahan-lahan dia akan
terima kita. Dia pun sedap hati tengok bahagia punya kan. Betul. Dan apa yang doktor kongsikan ni adalah juga sebagai rumusan topik kita pada hari ini. Yang penting kita berusaha untuk mendapatkan restu mereka. Janganlah duduk je fikir nantilah esok mak aku akan restu. Kalau tak ada usaha kalau tak ada usaha kan. Tapi ini saya suka komen di Facebook. Razia Z berkata, bagi saya restu buat anak-anak tu penting. Anak saya seawal 18 tahun usia mereka berkahwin. 2 menantu muda tapi itulah dah berkahwin dan sekarang ni seorang dah masuk 8 tahun, yang seorang lagi 7 tahun dan kekal bahagia. Ini nampak keterbukaan ibu bapanya. Okey, sedikit daripada Kak Syahura di hujung perbincangan kita ni. Kita terus kuat dan kalau boleh kita dapatkanlah restu dan juga doa ibu bapa tu. Betul, pentingnya restu keluarga supaya perkahwinan kita tu berpanjangan. Satu lagi, maksud saya kalau tak ada restu ni kita akan menghadapi banyak masalah. Jadi dan satu lagi untuk mereka yang berkahwin dan rasa dapat restu, buktikan yang anda akan bahagia dengan restu tu. InsyaAllah. Okey, buktikan itu dah kata kunci dia. Kalau tak diterima ataupun dipilih menantu pilihan ke kan, buktikan yang kita salah seorang yang boleh masuk dalam keluarga tu. Betul. Dan saya suka tadilah awak kata kalau tak boleh tunggu terus tukar calon. Itu kalau tak ada jodoh lah Okey, apa pun terima kasih kami nak ucapkan kepada Dr. Tengku Asmadi dan juga Sharifah Syahura atas perkongsian hari ini, dan juga kepada anda penonton WHI yang telah berkongsi komen-komen anda di Facebook WHI. Kami ingin berehat seketika, sekembali nanti kita akan bersama dengan segmen tajaan. Jangan ke mana. Wanita hari ini. Kembali lagi dalam Wanita Hari Ini. Dalam segmen tajaan ini kita nak bersama dengan salah seorang pengacara yang mana pembersih gigi palsu Polident. Kita bersama dengan Zaim yang merupakan pengacara kepada Hello Dr. Gigi. Okey, mungkin ada yang tak pasti ataupun belum tengok dah episod ketiga, sedikit pembukaannya. Okey, Assalamualaikum semua, apa khabar penonton WHI kat rumah sana. Okey, untuk penonton Fatih juga semua penonton WHI. Hello Dr. Gigi ni dah pun nak memasuki episod yang ketiga. Okey. Iaitu berlangsung setiap hari Isnin jam 10.50 malam di TV3. Okey, itu secara tidak langsung. Yang belum lagi menyaksikan boleh terus menyaksikannya. Okey, kita nak tanya berkenaan dengan kalau kita bercakap mengenai Dr. Gigi, pastinya semua permasalahan gigi ini kita boleh ajukan kepada doktor. Tetapi hari ini kita ada Zaim. Mungkin Zaim selaku pengacaranya boleh kongsikan juga apa agaknya keistimewaan kalau kita tahu berkenaan dengan gigi palsu Polident ni. Okey, kalau bercakap tentang gigi ni kan Fatin, banyak masalahnya. Ya, ramai juga orang Malaysia yang sangat susah ataupun nak berjumpa dengan doktor gigi. Fatin pun agak-agaknya last jumpa. 6 bulan sekali. Saya baru jumpa 2 minggu lepas. Alhamdulillah. Itu pun sebab sakit-sakit baru jumpa. Sorry Batok. Sama lah dengan Zaim pun sama juga. Kita kalau tak ada masalah, kita akan baru nak pergi jumpa, betul? Jadi untuk episod ketiga kali ini, kita akan bersembang pula tentang topik gigi palsu. Sebab ramai orang sebenarnya tak suka bercakap tentang gigi palsu. Mereka rasa macam malu, kurang yakin kan dan sebagainya. Dan kebanyakannya mereka yang menggunakan gigi palsu ini salah cara untuk membersihkannya. Mostly hanya menggunakan brush gigi dan ubat gigi saja. Tapi dengan menggunakan Polident yang kami ada pada hari ini, Fatin, puan-puan tuan, kita boleh pakai sepantas 3 minit saja. Selesai segala masalah gigi palsu kita tu. Bukan saja boleh membantu menghilangkan 99.9% bakteria, tetapi juga boleh mengekalkan warna gigi palsu. Kalau pada awalnya warna putih, kekal warna putih lah. Kalau warna kuning ke coklat ke oranye tak lagi dah. Semudah berapa minit tadi? 3 minit. 3 minit saja. Okey. Tapi kenapa sebenarnya untuk Hello Dr. Gigi memilih gigi palsu itu sebagai topik untuk dibawakan? Sebab ramai orang tak nak bersuara tentang benda ini. Ya, rasa macam malu-malu kucing kalau ada gigi palsu tu kan. Yelah kan, biasalah kan. Dalam dunia kan tidak ada apa yang kekal, bukan? Tapi gigi boleh kekal juga. Kalau kata anda tidak ada gigi, tak nak macam mana kan? Tapi kita ada solusinya, iaitu gigi palsu. Bila kita pakai gigi palsu, paling penting cara penjagaannya. Jangan risau. Walaupun kita rasa macam kurang keyakinan, nak senyum pun malu-malu, nak bercakap malu-malu. Tapi kalau anda pakai tak kantoi pun sebenarnya dengan cara penjagaan yang betul. Jadi dalam program ini nanti Kak Fatin, kita akan sembang-sembang dengan doktor kita pada hari itu nanti.
bagaimana untuk kita memakai gigi palsu dengan betul, jaga dengan betul dan yakin dengan menggunakan gigi palsu sendiri. Keyakinan tu yang sebenarnya penting. Okey, tapi Zaim, ada juga orang kata persepsi ataupun stigma masyarakat ni kata, oh kalau pakai gigi palsu itu dah jadi pengakhiran dah, macam orang tua je pakai. Bagaimana sebenarnya kita nak hilangkan persepsi ni? Jangan. Sama je macam pakai bulu mata palsu. Iya ke? Alamak, terasa saya. Kalau tak ada bulu mata, pakai bulu mata. Betul. Tak gigi, pakai je gigi palsu. No problem. Sebab kita nak kakak abang-abang kat rumah tu jangan rasa kecil, jangan rasa macam kekurangan keyakinan. Gigi palsu ni sama je gigi betul kita Fatin. Kan cantik juga, lawa juga, putih juga. Cuma je kita kena pandai menjaga. Kalau salah pakai itu punca dia kadang-kadang kan penonton nampak erot-berot. Kadang nampak macam compang-camping. Itu mungkin keyakinan tu hilang katnya. Hilang dan juga berbau. Jangan cakap bau macam mana kan. Sebab banyak bakteria yang tak dapat dibersihkan. Kalaulah pakai produk yang betul macam Polident ini Fatin, confirm kakak semua akan sentiasa tersenyum walaupun pakai gigi palsu. Terselah gigi palsu tu. Okey, saya ada satu soalan nak tanya kepada Zaim. Salah satu kebimbangan utama bagi pemakai gigi palsu ataupun penahan gigi yang kita katakan tu adalah penjagaan yang betul. Macam Zaim cakap tadi, tak kisahlah gigi palsu ke apa, tetapi penjagaan tu kalau boleh diperincikan lagi. Betul, sebab dalam kajian yang kami lakukan bersama-sama, hampir separuh rakyat Malaysia yang menggunakan gigi palsu tidak menjaga dengan betul. Kebanyakannya anda hanya menggunakan berus gigi dan juga ubat gigi saja. Gitu-gitu je. Sebab ubat gigi yang salah kadang-kadang terlalu kasar. Dan ada juga mereka menggunakan berus yang salah akan mencala-balarkan gigi kita. Tapi dengan penggunaan dua barang itu tak mencukupi. Sebab ia tidak akan mematikan macam kuman kat pelak-pelak gigi kita, bakteria sebagainya. Tidak. Tapi kalau kita menggunakan cara yang betul, macam kami tawarkan hari ini, ia akan membantu membersihkan keseluruhan gigi kita. Jadi gigi kita akan lebih tahan lama, dan juga akan kekal bersih dan juga tidaklah berbau busuk. Senang je sebenarnya, jangan risau. Dah ada dia punya solusinya. Okey, di hujung ni kita ada lebih 1 minit lagi, kalau boleh Zaim kongsikan berkenaan di mana mereka boleh dapatkan dan juga info sedikitlah berkenaan dengan pembersih gigi palsu Polident ini. Okey, kalaulah penonton semua dekat rumah tu nak tahu dengan lebih lanjut lagi, boleh saja layari www.polident.com. Dalam tu ada macam-macam kisah lah. Ada solusi bagaimana, tips nak jaga gigi palsu macam mana dan apa boleh dilakukan. Semuanya dalam website yang sama. Tetapi kalau kata nak one-to-one session bersama Zaim, boleh. Dan juga dengan doktor-doktor kita nanti, jangan lupalah, Fatin tengok juga tahu. Hari Isnin ini, jam 10.50 malam di TV3, masa tu segala persoalan tentang gigi, tentang gigi palsu, kita akan huraikan sepuas hati. Okey. Kita ada 30 saat lagi. Sebenarnya Fatin nak tanya, Zaim seorang bapa, saya pun seorang ibu. Bagaimana secara ringkas penjagaan untuk anak-anak kecil ni? Dari mana sudut kita nak kena kata tip beratkan? Boleh. Kita macam Fatin dan Zaim juga, kita sesa bawa jumpa doktor gigi bagi mereka rasa macam friendly dan jangan pernah takutkan anak kita dengan doktor gigi. Betul. Kan? Kalau kita perasan dekat klinik gigi ke hospital ke, mereka punya dekorasi pun cantik kan. Ada macam-macam kartun supaya mereka rasa macam doktor gigi itu adalah best friend anak kita. So make sure kakak rumah tu kalau ada anak macam kami, kita kena sentiasa dekatkan anak dengan doktor gigi supaya gigi mereka kekal selama-lamanya. InsyaAllah tak payah pakai gigi palsu. Tak payah ada drama-drama dekat klinik gigi tu. Okey, baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada Zaim. Semoga berjaya. Kita akan sama-sama saksikan, okey. Hello Dr. Gigi bersama dengan Zaim dan juga doktor-doktor jemputan. Baik, kita ingin berehat seketika, sekembali nanti kita akan bergabung semula bersama Sugita. Jangan ke mana-mana. Terima kasih Zaim. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami di WHI Fatin. Saya sempat membaca komen-komen di Facebook. Ini komen Nurul Azira. Topik hari ini sangat menarik sebab ia terjadi pada diri saya. Sebelum kahwin, ayah saya cukup bantah ada sebab-sebabnya. Tapi saya tetap berdegil sehingga kan ayah benci saya. Okey. Sehingga hari ini, tahun ini dah masuk 5 tahun, ahli keluarga, saudara yang lain dah boleh terima tapi ayah tetap ego. Jadi kami berharap ayah awak
akan berubah hati dan melihat kebahagiaan awak dan menerima awak semula dalam orang kata seperti dahulu. Biasalah ayah kan macam nak act cool kan, tapi sebenarnya dalam hati dia macam bersyukur kan awak ditemukan dengan orang yang baik. Okey, ini daripada Syasha. Dalam perkahwinan, restu keluarga adalah perlu. Bak kata orang, kalau kita kahwin dengan suami, kita akan kahwin dengan seluruh keluarga dia. Ini saya setuju. Jika ada kesefahaman antara keluarga, insya-Allah ada kebahagiaan. Ini memang betul-betul berlaku, tapi ini bergantung kepada peranan kita sebagai pasangan suami isteri tu untuk kita nak bersifat macam mana bersama keluarga ataupun kita sahaja. Ini sebenarnya kita perlu mainkan peranan kan. Okey, yang ini komen daripada Zuriana yang mungkin kurang menyenangkan. Kenapa tu? Dia berkata 2 kali kahwin. Yang pertama pilihan keluarga, 20 kahwin. Dia kahwin meninggal, kira jodoh 20 dia kahwin? Tak, bukan 20. Orang yang dikahwin tu meninggal. Jadi jodoh datang lagi. Yang ni mencabar anak-anak dan adik-beradik tidak berapa suka, tetapi dia tetap kahwin juga dan selama 4 tahun hubungan dengan adik-beradik dingin, jodoh tak panjang, sudah 2 bulan suami meninggal. Okey, takziah kita ucapkan. Dan satu lagi daripada Baharudin Kasim. Restu semua pihak memang wajib ada, tapi pasangan kenalah buat homework dulu sebelum setuju nak pilih calon pasangan masing-masing sebelum dihalalkan. Kebanyakan sebelum kahwin semuanya okey, nampak elok, tapi lepas kahwin baru terbongkar semuanya. Ini kita boleh berbalik kepada apa yang doktor katakan tadi tu. Kita tukar mindset kita daripada mindset yang lebih kurang perspektifnya negatif, kita ambil dari sudut positif. Betul. Baik, itu berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Dan maklumlah sekarang ni Fatin juga dalam musim World Cup, Piala Dunia. Suka bola? Saya tengok, saya suka, tapi tak adalah ikut sangat. Tapi hari itu saya tengok yang Saudi Arabia dengan Argentina tu menyedihkan, tetapi tidak mengapa. Menarik menarik. Dan ini kami nak kongsikan bersama dengan anda. Tonton, sorak dan menang hadiah. Lontarkan sokongan paling lantang dan terdapat pelbagai aktiviti dalam kita bersama memeriahkan kegilaan bola sepak dunia ini bersama Strepsils. Dan untuk mereka yang duduk di Shah Alam atau kawasan sekitar, jom lepak di Restoran Hakim Seksyen 7 Shah Alam pada Ahad 27 November jam 12 malam. Selain ada permainan dan juga hadiah, boleh juga jumpa bekas legend Harimau Malaya. Untuk siapa yang datang awal akan dapat makanan secara percuma. Apa lagi? Jom ke Yala Bola dan sama-sama bersorak gol. Wow, semangat sekali. Ya. Okey. Kita orang Shah Alam kita boleh jalan kan? Seksyen 7 tak adalah jauh sangat. Boleh kita sorak bersama-sama lah ya. Gol. Okey. Baik, Fatin, hari ini kita banyak mendapat pujian mengenai baju yang kita pakai kan. Cantik fashion baju hari ini. Baju kita yang ditata rias oleh Kai daripada Razon Razmin. Betul. Okey, baik. Dan kami juga ingin berkongsi bersama dengan anda Viti berkaitan dengan fashion daripada Kashfi. Jom kita saksikan. Berjaya menempa nama selama hampir sedekad sebagai pereca fashion dan perunding perkahwinan, nama atau jenama Kashfi Zulkifli pasti sudah tidak asing lagi dalam industri fashion tempatan. Memulakan langkah sebagai pereca fashion sejak tahun 2012 lagi, sentuhan majlis anak kelahiran Kuala Lumpur ini sering menjadi pilihan golongan ternama termasuk kerabat diraja dan selebriti tempatan. Bagi seorang designer, mencapai perkataan 1 dekad itu adalah perkara yang saya rasa besar kerana nak cakap pun sedih. Kerana setiap usaha, setiap tahun kita melahirkan sesuatu perkara ataupun kita memberi manfaat pada seseorang, setiap individu, bukan kerana kita nak keindahan itu yang kita berikan. Saya mahu mengetengahkan kebahagiaan setiap orang yang memiliki brand saya. Kalau kita kata mencipta beauty, semua orang boleh buat, tapi tidak semua orang boleh mencipta happiness. Jadi saya sebagai seorang designer, pencapaian untuk mencapai 1 dekad itu adalah perkara yang besar dan bermakna untuk hidup saya. Mampu berada di tahap selesa dengan mempunyai butik pameran yang lengkap, dia sentiasa memberikan komitmen yang tinggi selain menitik beratkan elemen disiplin, positif dan jujur dalam setiap hasil rekaannya. Kebanyakan masyarakat di luar sana melabelkan saya sebagai designer yang mencipta drama kerana saya lebih kepada teknik folding, saya lebih kepada volume, flare, detailing yang exaggerate,
Saya suka sesuatu yang nampak luxury, saya suka sesuatu yang nampak bold dan saya suka mencipta sesuatu yang orang rasa terkesan pada hati mereka. Koleksi terbaru yang saya rasa saya bangga yang saya telah lama nantikan sepanjang 10 tahun saya simpan is a collection 1. Satu ini yang saya ingin persembahkan 25 hari bulan 12 di PJ Pack. Saya meletakkan 110 even 200% terhadap koleksi ini kerana saya ingin menzahirkan apa capability saya selama 10 tahun dan apa penceritaan setiap mereka yang saya faham itu saya olah semula dan saya satukan dalam satu koleksi. Sebab tu nama dia satu. Apa yang saya ingin tunjukkan pada mereka adalah there's always a rainbow after kita lalui segala obstacles yang kita lalui. Maka 10 tahun yang saya simpan itu yang akan saya persembahkan adalah Majlis. Mengakui turut sama terjejas ketika wabak COVID-19 melanda dunia, namun cabaran yang dihadapinya itu mampu didepani dengan penuh tekad. Perit untuk ditelan kerana saya harus orang kata menjaga dan memastikan mereka dalam keadaan memahami situasi ini ataupun akan hadirnya pelangi itu. Saya sebagai designer, sebenarnya setiap cabaran yang kita lalui kalau kita berfikiran lebih positif, sebenarnya tidak ada yang mustahil. Pengorbanan menghasilkan kejayaan. Visi serta semangat jitu yang ditonjolkan pemilik butik Kashfi Creation ini sememangnya wajar dicontohi oleh sesiapa sahaja yang mahu menapak kukuh dalam industri fashion. Saya suka apa yang dikatakan tadi. After every storm, there is a rainbow. Dan itu dia kesungguhan seorang pereka fashion untuk terus bergiat dalam industri ini. Jadi itu sedikit orang kata inspirasi buat kita jugalah. Betul lah. Untuk terus kejar cita-cita kita dan juga terus berjaya. Baik, selesai untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian anda. Dan esok kami akan kembali dengan kemeriahan iaitu Majlis Akikah. Yang mana kalau boleh kongsikan perkataan akikah tu daripada Al-Ikah yang berarti rambut makhluk yang dilahirkan. Okey, itu sebenarnya. Baik. Jadi jangan lupalah esok kita bersama-sama menyambut Majlis Akikah. Siapa kita tak tahu lagi. Mungkin anak Uyaina kot bukan saya gurau je. Okey, jadi kita jumpa esok. Selamat berhujung minggu. Jaga kesihatan anda. Kita cuti panjang ni sehingga hari Isnin. Jadi terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Salam Jumaat. Terima kasih. Bye-bye. Warisan Sri Kanji dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wantanya usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari